Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kursus GGE 1153 Komputer dalam Pendidikan sesi 2021-2022. Ahli kumpulan 1 terdiri daripada Yamin, Aslam, Hafizuddin dan pensyarah kami Dr. Hafizah Adnan. Isu yang kami pilih adalah pengaplikasian pendidikan alam sekitar dalam sistem pendidikan formal negara. Apa itu pendidikan alam sekitar? Pendidikan alam sekitar itu merupakan sebuah proses yang berkomunikasi dan memberikan arahan untuk memelihara dan menjaga warisan alam sekitar dan membuat model pembangunan dengan penyelesaian yang mampan. Ia mencakupi pengurusan air, tanah dan juga udara. Ia juga melibatkan pemeliharaan biodiversiti, hutan, sungai, darat, laut, udara, keselamatan alam sekitar dan juga perubahan iklim. Ia juga melibatkan berkenaan dengan kelestarian, pengurusan pembinaan di kawasan tertentu dan juga pencemaran. Pendidikan alam sekitar mula mendapat perhatian di Persidangan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai alam sekitar manusia di Stockholm pada 1972. Sebenarnya, banyak negara sudah memperkenalkan mata pelajaran alam sekitar sejak 1992 selepas sidang kemuncak Rio. Di rantau ASEAN Tenggara, Filipina dan Vietnam antara negara yang telah melaksanakan subjek ini. Di Malaysia, pendidikan alam sekitar mula diberi perhatian oleh kerajaan sejak rancangan Malaysia ketiga, iaitu pada tahun 1976 sehingga 1980. Pada tahun 1979, Kabinet memutuskan pendidikan alam sekitar dilaksanakan secara merentas kurikulum. Pada tahun 1986, pendidikan alam sekitar merentas kurikulum telah dilaksanakan sepenuhnya di sekolah rendah dan menengah. Pada tahun 1994, alam dan manusia digantikan dengan sains dan kajian tempatan. Pada awal tahun 2017, Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar mencadangkan subjek berkaitan alam sekitar diajar di sekolah. Berdasarkan fakta tersebut, Malaysia memberi pendidikan formal mengenai alam sekitar selama lebih 40 tahun yang lalu. Faedah pengaplikasian pendidikan alam sekitar adalah: yang pertama, dapat mengajar pembangunan lestari kepada pelajar di usia muda, dan yang kedua, dapat memperkukuh proses pendidikan terhadap alam sekitar agar dapat memperoleh kualiti hidup yang lebih baik serta mengubah masyarakat daripada lalai terhadap kelestarian dan kemusnahan ekosistem. Awak perlu tambah subjek lagi. Dah banyak sangat subjek dekat sekolah ni. Dulu ada subjek alam dan manusia, tapi dia perpisahkan. Kalau ada penambahan subjek, jadi waktu persekolahan akan ditambah. Lainlah kalau ada subjek lain yang digugurkan. Subjek ini boleh, tapi kita kena teliti semula sama ada perlu dijadikan subjek khas atau hanya digabungkan dalam subjek lain. Di sini kita dapat lihat bahawa cabarannya adalah: yang pertama, tiada kesedaran mendalam oleh pelbagai pihak di peringkat awal. Yang kedua, kurang kesediaan guru atau pensyarah untuk membimbing. Yang ketiga, ketiadaan prasarana seperti tempat. Yang keempat, kekurangan kewangan untuk melaksanakannya. Dan yang kelima, dikatakan sebagai bebanan kepada pelajar dan pendidik kerana ianya tidak dinilai dalam peperiksaan. Penambahan jumlah waktu pengajaran serta penekanan yang diberikan akan berbeza. Maka penyelesaiannya adalah: yang pertama, memberikan didikan awal kepada kanak-kanak di sekolah rendah. Yang kedua, mempertingkatkan latihan kepada kaki tangan. Yang ketiga, peruntukan daripada kerajaan untuk menyokong silibus ini. Dan yang keempat, mengolah semula sistem pendidikan negara dengan menjadikan ianya subjek utama, membanyakkan amali dan kerja lapangan serta mengolah semula jadual waktu dan silibus pendidikan. Bersama ini disertakan beberapa keratan akhbar yang disediakan untuk rujukan semua. Akhirul kalam, pelbagai lapisan masyarakat perlu mengambil langkah proaktif dalam menerima dan membantu melaksanakan silibus pendidikan alam sekitar dalam pendidikan formal negara. Pihak industri perlu memberikan tunjuk ajar kepada pembuat silibus berkenaan keperluan lestari semasa. Ingat, pendidikan alam sekitar perlu diaplikasikan segera. Ini merupakan sumber rujukan kami. Alam sekitar bukan untuk dimiliki dan dimusnahkan, tetapi untuk diwarisi. Terima kasih.